Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam yang berusaha, Tuan Nazir, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tutur Guru, Datuk-datuk, dati-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah saya nak bawa satu tajuk yang ringkas, tapi boleh jadi ini merupakan bekalan yang terbaik dalam hidup kita. Tajuk yang kita angkat pada malam ni adalah berzikirlah. Zikir ini dalam bahasa Arab dengan makna ingat, tetapi bahasa syarafnya ialah mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dengan kalam atau ucapan atau lisan, atau ingatan tersebut dalam hati, atau ingatan tersebut bergabung antara hati dan juga lidah. Maka zikir ini adalah ingat Allah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullahal azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan beberapa cara lain lagi berkenaan dengan zikir. Zikir ini adalah perlambangan hamba yang mengenal Tuhan. Sebab itu hamba yang paling baik adalah hamba yang paling banyak ingat kepada Allah. Zikir ini menyebabkan seseorang itu merasa tenang jiwa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Zikir memberi kekuatan dalam kehidupan seseorang hamba, kerana pautannya dan tawakalnya kuat kepada Allah. Justru dengan sebab zikir, manusia selamat daripada ujian dan bala. Dengan sebab zikir, manusia selamat daripada keresahan dan ketidaktenangan. Zikir ini banyak sangat kelebihan-kelebihannya. Mungkin dengan masa yang ada, kita tengok kedudukan zikir itu. Selain daripada ketenangan, itu sebagai lambang Allah ingat kepada hamba. Fazkuruni azkurkum. Mu zikir ke aku, aku zikir ke kamu. Man zakarani, siapa sebut aku, fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun.
siapa yang zikirku secara ramah-ramah, aku akan sebut dalam majlis lebih hebat daripada itu. Artinya Allah suka kalau kita zikir kepadanya. Artinya kita ada Allah. Dengan zikir, tuan-tuan, dia menjadikan seseorang bertambah yakin kepada Allah. Justru mengkaji ibadat dalam Islam ni kebanyakannya zikir terwujud pada ibadat tersebut. Pertama, solat. Syahadah tu memang dah zikir dah. Solat. Dalam solat berapa banyak lafazan yang menunjukkan kita zikrullah. Kita tasbih, kita tahmid, kita sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan seumpamanya. Luar daripada sembahyang, kita zikir lagi. Selepas kita sebut nama Allah, kita sembahyang, kita disuruh zikir banyak-banyak. Selepas selesai daripada haji, kita disuruh zikir kepada Allah. Ketika kita berpuasa, di mana selesai sahaja puasa, kita doa, kita zikir pada Allah. Dan zikir ni dalam bahasa yang luas termasuk baca Quran. Zikir dalam bahasa yang luas termasuk menghadiri majlis belajar. Itu zikir. Jadi rupa-rupanya dalam kehidupan kita ni zikir tak boleh tinggal. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, perkara yang kita nak adalah kita mati dalam kalimah la ilaha illallah akhir sekali. Tapi bukan semua orang dapat. Ada orang tak dapat. Ramai sangat orang tu mati dalam keadaan tak sedar, tiba-tiba habis itu ya. Dan suka ada orang mengkalimah akhirkannya dengan la ilaha illallah. Itu mahalnya zikrullah. Saya teringat satu kisah, boleh jadi saya pernah cerita di sini. Kisah kadang-kadang bila kita sebut nama Allah atau kita zikrullah, tidak memaknakan kita mesti mati dalam keadaan nama Allah tersebut. Cerita ada seorang tok guru ni dia mengajar di Balasah Masjid Surau. Sudah mengajar dia balik. Gitulah. Dan dia ni orang yang disiplin dan tekun mengajar. Anak murid pun ramai. Satu hari dia balik. Masa dia balik, dia temu seekor anak burung. Anak burung baru ada sayap pahat, bulu pahat lah seumpamanya anak burung. Tok burung ni rasa kesian, ambil bela. Daripada kecil pun dah besar dan jinak. Dan tok burung ni pula, kalau kita dengar cerita orang dulu kok, burung, tiup dan seumpamanya boleh dia ajar untuk cakap. Saya pun tak tahu macam mana kata asal lidah ke apa ke, tapi boleh bercakap. Burung ni
dia ajar menyebut kalimah la ilaha illallah. Bunyi sikit la ilaha illallah, bunyi sikit la ilaha illallah, bunyi la ilaha illallah. Jadi itu ni betapa sayang kepada guru. Setiap kali balik la ilaha illallah, temu la ilaha illallah, tengok baru la ilaha illallah. Sebab tu sayang guru ni dengan sayang sungguh. Balik mengajar la ilaha illallah. Begitulah. Satu lagi, tu ni dia lepas burung tu tadi balik jinak. Burung tu main dengan dia baik-baik, dia tak perasan tepi burung tu ada kucing. Kemudian dia masuk dalam bilik ke apa dia, tiba-tiba dia dengar burung dia berbunyi dengan kuat. Lari dia, tengok kucing telah mendekat banyak dah kosong burung ni dalam keadaan terkulai. Terus dia halau kucing tu, dia tengok burung dia dengan nafasan akhir tercungak-cungak. Dia nampak air mata burung dia tu menahan kesakitan. Dan selepas beberapa ketika burung dia mati, Guru dia ambil burung tu tanam. Sejak hari itu Tok Guru berubah 100%. Dia pergi mengajar serius, tak senyum, balik senyap. Perubahan guru ni dikesani oleh anak murid dia. Ramai kata warna. Tapi cerita tentang burung yang mati yang milik Tok Guru ni heboh di kalangan anak murid ni. Dan mereka nampak selepas hari tak berubah, seminggu tak berubah macam biasa dah. Tak ceria langsung, tak ceria. Akhirnya dah bila lama sangat, anak murid buat perkataan, apakah kita patut beli burung lain seekor hadiah ke Guru. Akhirnya mereka datang rumah Tok Guru, tolong pelayan. Tapi nampak muka berubah, tak ada ria, tak ada suka. Lalu anak murid pun cakap, Guru, kami dapati Tok Guru berubah sangat selepas matinya burung. Tok Guru, kalaulah kami boleh ganti lagi burung, boleh beli, kami beli, insya-Allah kami ganti untuk Tok Guru. Tok Guru jawab, bukan sebab itu aku duka cita, bukan. Anak murid terkejut, dah lama sangat ni, apa masalah? Tengok bahasa Tok Guru. Dia kata, aku paling duka cita ialah bila aku tengok burung aku ni sentiasa zikir la ilaha illallah. Tapi yang ajaibnya, bila burung ni mati kerana diterkam oleh kucing, aku tengok mulut dia, aku tengok mata dia yang kuyu itu. Masa tu dia tak sebut la ilaha illallah. Maka aku dapat ambil kesimpulan, manusia yang sebut la ilaha illallah banyak-banyak pun tidak semestinya dia mati dengan kalimah la ilaha illallah. Sementara hang kalau hak jadi jangan sebut lagi lah payah.
Walaupun kita faham bahawa burung itu bukan mukallaf, yang mukallafnya manusia, tapi cara istinbatat cikgu tu, guru tersebut nak menginsafkan diri dia, tak semestinya latihan ajaran tu akan mengekali orang tu akan sebut la ilaha illallah. Tengok tu mahalnya kalimah la ilaha illallah. Di sana mahalnya kalimah la ilaha illallah inilah yang sepatutnya kita lazimi dalam hidup kita. Sebut banyak-banyak. Kerana iman yang kita imani ini berjuzuk-juzuk, sampai 40 cabang lebih, 60 cabang lebih, 70 cabang lebih. Cumanya kata Nabi SAW, a'laha kalimatu la ilaha illallah. Hak paling tinggi cabangan iman ialah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah inilah yang kita nak seret, yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. La ilaha illallah inilah yang kita nak jelmakannya. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah ini, dia bukan sebutan sahaja la ilaha illallah, tapi memaknakannya dengan makna yang dalam. La ilaha illallah dengan makna kita nafikan segala Tuhan-Tuhan yang dituhankan tak benar, dan kita isbatkan Allah semata-mata. Maka sifat nafi dulu, kemudian mengisbatkannya, menunjukkan tak ada Tuhan sebenarnya kecuali Allah. Yang mana kalimah ini yang dipanggil sebagai kalimatut tauhid, mengesahkan Tuhan. Kalimah ini cukup mahal. Nabi Musa pernah berkata kepada Tuhan, Ya Rab, tolong ajar kepadaku zikir yang paling afdal. Maka disebut, diwahyukan dengan la ilaha illallah. Nabi Musa menyatakan, Ya Rab, orang marahin rakyat biasa di kalangan umatku sendiri pun tahu la ilaha illallah. Kalau boleh aku nak special. Maka dijawab, kalaulah semuanya langit bumi berada di dalam satu timbangan, la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka lebih berat la ilaha illallah. Besar. La ilaha illallah ini membezakan antara batasan imani dan kufur. La ilaha illallah ini menyebabkan seseorang itu menampak menuju ke syurga. La ilaha illallah ini merupakan anak kunci syurga. La ilaha illallah ini lesen diampunkan oleh Allah. La ilaha illallah mengesahkan ibadat. La ilaha illallah ini cukup besar. Tuan-tuan bayangkan, bila Nabi promosi ummah di Mekah supaya mereka ni masuk Islam, lalu ditanya apanya, dia jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mereka pun kata, hal tanzur ma takul, mu fikir dah apa yang mu katakan hai Muhammad? Maka dia jawab, ya. Dia jawab, izan yuharibakal arab wal ajam. Kalimah ni bahaya. Mu ajar je orang macam ni, nescaya kamu akan diperangi oleh orang Arab dan bukan orang Arab. Sebab la ilaha illallah ni hebat sangat.
La ilaha illallah ini menyebabkan manusia yang lolai dan lemah mempunyai kekuatan yang kuat. La ilaha illallah ini bila berlaku penjelmaan dalam jiwa dan dalam hati, berlaku pengamalan, maka kalimah la ilaha illallah menjadi satu kekuatan yang amat luar biasa. Sebab itu kita kena zikir la ilaha illallah. Banyak-banyak la ilaha illallah, dan kita faham makna la ilaha illallah. Kita tengok kadang-kadang kita disuruh dengan kalimah subhanallah. Subhanallah ini berapa ratus kali dah kita lafazkan, bahkan ribuan kali kita lafazkan. Kalimatut tasbih merupakan kalimah yang cukup hebat. Subhanallah. Nas ilahi menyebut sabbihisma rabbikal a'la. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Itulah tasbih. Tasbih ni antara makna yang terbesar menggambarkan sejumlah kekaguman hamba kepada Tuhannya. Dalam arti kata bahawa hamba sebijak mana, sepandai mana, seikhtisas mana, sepakar mana, tak mungkin boleh buat apa yang Tuhan buat. Setakat ni tak ada satu pun cendekiawan, saintis, pakar boleh cipta seekor nyamuk. Nyamuk plastik bolehlah, nyamuk tiruan, tapi nyamuk hidup kecil tak boleh buat. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu nak mengumpamakan tentang seekor nyamuk ataupun kecil dan dia ataupun besar. Tak malu sedang. Bila kita tengok malam dan siang, siapa dia boleh buat? Kita perlu kepada produktiviti, kita tukarlah biar siang panjang, malam pendek. Boleh? Tak boleh. Kita rasa gembira sebab kita jadi pengantin baru, biarlah malam tu panjang. Tak, pendek macam biasa. Kita kena terima. Kita tengok langit tu comel dah. Dia bukan macam atap rumah. Atap rumah ni kena beki. Yang ni tak ada orang boleh beki. Dunia, kuasa besar dunia pun tak pernah nak beki langit, bulan, bintang dan seumpama. Semuanya itu Allah ciptakan. Dalam surah Ali Imran Allah ceritakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak subhanak. Tengok kata-kata. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam yang bertukar menjadi pertanda kepada orang yang mempunyai mata hati, yang sentiasa zikrullah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring atas musuhnya. Mereka fikir pada kejadian langit dan bumi, lalu mereka mendapat satu resolusi. Wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Maha suci kamu. Subhanallah.
Subhanallah tu bila kita sebut, kita nak raya, nak faham, nak yakin bahawa Allah amat hebat ciptaan kita akur, maka subhanallah, subhanallah, ajaib kalimah subhanallah. Kerana subhanallah itu menggambarkan keakuran kita tentang kehebatan Allah dan kekerdilan kita. Kita juga dia ajar berzikir dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha agung lagi maha besar. Allahu Akbar. Kalau kita tengok 3 huruf atau 3 zikir, kita akan sebut Allah terbelakang. Alhamdulillah, Allah selepas alhamdulillah. Bila kita sebut subhana Allah, Allah tu. Tapi bila kita takbir, kita sebut Allah dulu. Allahu Akbar, bukan Akbarullah. Kenapa? Kerana konsep takbir ini kita perlu menggambarkan dan meyakini serta beriktikad tentang Allah yang lain habis kecil, sehingga kalimah Allah tu sendiri depan lalu depan. Bila Allahu Akbar, segala benda masyghul, kesibukan hendaklah dibatalkan dan hendaklah tahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita sembahyang, mula start dengan Allahu Akbar. Tu Bilal azan, kalimah utama Allahu Akbar. Seolah-olah nak menyentakkan manusiawi, hang sibuk tara mana pun, banyak urusan transaksi pun, Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, gebok semua kuasa apa benda pun, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar ni tuan-tuan, dilafazkan juga apabila kita berada di puncak. Seperti kalau kita naik bukit paling tinggi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna iza sa'adna kabbarna wa iza nazalna usabbahna. Kami ni zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat, kami takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai nak rayak hilangnya angkuhan kita bahawa Allah lah yang terbesar dan Allah lah yang teragung. Bila letak Allahu Akbar seperti itu, maka kita tak rasa lagi kita ni hebat. Allahu Akbar, kita sandarkan kehebatan kepada Allah. Allah lah yang agung besar. Kita juga menyebut dengan kalimah Alhamdulillah dalam zikir kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, satu kalimah awalan dan satu kalimah akhiran. Kita baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita doa Alhamdulillah. Kita akhiri doa, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian pada mukaddimah, pujian pada khatimah. Allah. Contohnya Alhamdulillah, terbitan daripada nikmat-nikmat yang telah disangkupkan atas kehidupan
dan kamus kehidupan kita. Kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat jalan, alhamdulillah. Kita tengok nikmat Tuhan terlalu banyak pada kita sampai tak boleh nak kira. Tuan-tuan, Allah jadi nikmat ni daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar nikmat. Kita tak terhitung. Kaki kita ni nikmat. Tengok orang kena kecil mani, kena potong kaki, tinggal tunggu kaki. Selepas hilang kaki tu, jaga saja dia tengok tunggu kaki tu 15,000 kali sehari. Masa ada kaki biasa dah tengok. Ada tengok kaki, Pak tengok tak ada. Nikmat. Hilang kaki saja, payahlah dia nak bangun. Mengesok je, merakuk je. 2 hari ke 3 hari lepas saya lupa dah. 2 hari lepas saya pergi ke masjid Sayyidina Hamzah, bertemu dengan sahabat, nak temu orang lain. Jadi orang pakat bagi temu saya sudah mayang asal. Ada seorang yang datang mengesok ke saya. Kata, kenapa ni orang panggil dia ustaz lah. Kecil mana? Saya potong. Saya kecil mana waktu jadi takut lalu tu. Potong kaki macam tu. Nak bangun pun payah. Tuan-tuan bayangkan kita potong kaki, tiba-tiba orang lepas rimah. Kena rimah. Macam mana kita? Terpaksa gocok rimah dulu, buat jadi rimah juga. Maksud saya, masa tu baru kita tahu menilai, boleh berjalan, boleh berlari, boleh pergi mari. Nampak? Itu satu. Nikmat-nikmat ni banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidup, nikmat kita punya jantung berfungsi. Urat tu taklah kempes ataupun kuruk kecil, saluran darah tu jalan molek. Nikmat satu je tak ada, Allah letih. Kena pakai stain berapa bulan. Silap-silap menampak stain tu terbalik, susah pula. Wallahualam nak tu cakap secara nak gambar. Nikmat. Dapat makan, nikmat. Dapat minum, nikmat. Dapat menikah, nikmat. Dapat bini baik, nikmat. Dapat laki baik, nikmat. Dapat anak, nikmat. Dapat anak-anak cakap, nikmat. Dapat pergi masjid, nikmat. Nikmat je, jalan atas nikmat. Sebab itulah kalimah alhamdulillah kita lafazkan. Alhamdulillah. Tunjukkan kita siapa tak dapat nikmat. Sila tunjuk. Siapa tak ada nikmat, tunjuk. Nak tahu siapa tak ada nikmat. Satu hari sahabat melihat seorang lelaki yang buta, lelaki yang pekak, lelaki yang bisu, lelaki yang kudung, lelaki yang tidak sempurna sifat manusiawinya. Lalu bila orang ramai tengok ni, adalah orang bercakap, orang kata kesian kat dia. Dia tidak dapat nikmat. Dia tidak dapat nikmat. Lalu dia marah. Mu tahu tak? Dia boleh makan lagi. Dia boleh minum lagi. Dia boleh bernafas lagi. Dia tetap dapat nikmat. Dan Allah akan tanya dia, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tapi kita tuan-tuan banyak nikmat kita dapat dari Allah.
Kita je terasa tak cukup, tapi sebenarnya nikmat kita banyak. Saya nak fikir satu kalimah cukup ni bila? Setakat ni orang mati pun kalau hidup tak cukup ni. Kalau nak cari kalimah cukup ni tak ada orang cukup. Ni muka semua ni dah cukup semua ni. Maksudnya apa? Nak ceritanya kalau kita nak bincang masalah dah cukup semua. Sedangkan itu nikmat Allah banyak. Yang jadi payuh sangat masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat. Nabi Allah Sulaiman selalu ajar kita supaya syukur dalam nikmat. Nabi Sulaiman Allah bagi nikmat banyak. Dia sebut alhamdulillahillazi faddalani ala katsirin minan nas. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Ini merupakan kurniaan Tuhan. Dapat nikmat Tuhan. Kadang-kadang kita lupa nikmat-nikmat kecil. Kita tak nampak. Bagi kita nikmat ni, kita duduk rumah, tiba-tiba datang postman beri kita cek 10,000. Tu nikmat. Tengah-tengah duduk tu orang bawa kereta, akak bonet, letak 18 biji buah durian musaki. Itu nikmat. Alhamdulillah. Bukan macam tu nikmat saja. Nikmat nikmat cukup banyak. Kita hirup udara Tuhan nikmat. Kita tak sakit pun nikmat. Macam-macam nikmat. Jadi sebab itu alhamdulillah. Di celah-celah ujian Tuhan juga tersedia nikmat yang banyak. Kita sakit, nikmat dapat MC kan. Ada orang suka sakit dapat MC. Siapa bos dia tanya, dah hari ni MC kan apa pula? Kata sakit gigi. Bos kata dah pakai gigi palsu sakit lagi. Sakit kat mana? Gitu. Sebab tahu dah MC semua. Kita ingat MC tu moderator, tukang MC dah. MC macam-macam MC. Ada jenis spesifik macam tu. Jadi nikmat pun sakit. Dia tanya doktor, tak ada ke saya sakit untuk saya di MC kan? Dia nak kata nikmat. Tengok 3 kita tahu. Tuan-tuan, zikir kepada Allah termasuk juga apabila kita sebut kalimah Astaghfirullah wa atubu ilaih. Menggabungkan antara istighfar dan taubat. Yang ini juga diajar untuk kita membanyakkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yawmin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Kadang-kadang hatiku merasa seolah-olah sesuatu serabu, rasa macam-macam. Aku istighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Astagfirullah. Kenapa kita kena istighfar dan juga kena taubat? Sebab kita tidak cukup piawaian kita kepada Tuhan dalam pengabdian, bahkan banyak mukhalafah atau menyanggahi apa yang dinaskan dalam Quran dan telah diperintahkan oleh Nabi. Saya nak bagi tahu, ada seorang hamba Allah. Kita bagi semua sponsor tadi. Kita berhenti lalu ke boleh tu sekali. Okey. 2 jam boleh. Kalau boleh 2 jam, maknanya 10 minit lagi lah. Saya sebenarnya ada je orang kata, ustaz berhenti. Saya suka sangat. Orang lain tak, memang ngamuk. Kita tak dia tu suka berhenti awal.
Tak apa, saya ambil 10 minit saja lagi. Orang yang kita duk jaga dia, kita beri makan, kita beri minum, kita beri gaji, kita beri baju, kita beri underwear dia, kita beri baju dalam dia, kita beri semua kali. Dan makan pun tak bukan 3 kali, 14 kali sehari. Macam-macam makan. Cukup. Lepak tinggal cukup sekali-sekali. Tapi tuan-tuan, orang yang kita buat macam itu, bila kita tengok tindakan-tindakan dia tu, kita tak rasa senang hati. Maka pada masa itu kita anggap orang itu tu sepatut tak buat kita macam tu. Tak patut. Tak patut. Kita mengaku orang tu tak patut buat kita gitu. Bila kita kata orang tu tak patut buat kita gitu, sebenarnya ada sesuatu. Sebab kita telah kemukakan banyak benda untuk dia. Tuan-tuan, kita dengan Tuhan kita, dia bagi kepala, dia bagi otak, dia bagi akal, dia bagi jantung, hati, perut, bedah, dia bagi hemoglobin darah, dia bagi semua sekali tenaga, semua sekali ni. Suruh kita sembahyang 5 minit je. Tapi kalau expert 4 minit, 3 minit siap dah. Tak ada masalah. Kalau 5 minit kali 5 minit kali 5 waktu baru 25 minit. Yang dia bagi kepada kita 24 jam. Tak sampai sejam, setengah jam. Sikit. Killatut takalif. Tu pun manusia tak buat. Ada satu dapatan kajian orang tak sembahyang. Ramah orang tak sembahyang. Kadang-kadang kita tanya, tuan sembahyang tak? Dia kata sembahyang. Berapa kali? 2. Dia kira petang dan pagi sembahyang. Hak lain tak? Tunggu sembahyang. Hak tak sembahyang dah esok. Ramai. Ini tuan-tuan ni, insan-insan terpilih. Bila terpilih sangat tu, sedap nyanda tidur, terpilih. Nak nisbahkan, bukan kita kata masalah kita akan pahala dapat syurga, tak. Nak nisbahkan orang tak sembahyang, amal tak lagi. Amal. Jadi sebab itu kena ulang dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tak ada, kita ni banyak ubat. Nabi Allah Nuh alaihi salam mengajak kita istighfar. Sebab manusia ni bila dia suci, dia akan mendapat banyak kelebihan. Bila kita istighfar kepada Tuhan banyak-banyak, Allah bagi macam-macam. Antaranya Allah kata keampunan. Lesen kepada keampunan, Allah boleh bagi apa-apa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah boleh bagi macam-macam. Dengan sebab istighfar, Allah bagi hujan. Kita tak berapa appreciate hujan sebab kita terlalu hujan. Cuma bila berlaku kemarau, air kurang apa tak ada, ni tu baru nak suruh hujan. Tapi di negeri Arab setengahnya minta hujan, doa untuk hujan, kerana menyembuhkan hasil tanaman dan boleh meneruskan sisa kehidupan. Dengan sebab istighfar, Allah bagi anak. Orang mandul, dengan istighfar Allah bagi anak. Dengan istighfar Allah bagi harta. Bila kita rasa kaat harta kita, banyakkan istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu. Allah boleh bagi tuan-tuan. Kita buntu, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada jawapan. Saya mikir seorang-seorang kata kalau saya dah tak ada kerja apa-apa, nombor satu sekali saya akan pergi masjid. Sebab saya tahu ada makanan di masjid. Malam ni ada makanan. Ada tengok tu.
Adakah setiap orang pergi makan masjid tu kena bayar pula macam kita pergi makan kedai makan RM5, RM10 seorang? Ada cashier pula? Tak ada. Itu benar. Yang kedua, baiknya terima. Terutamanya hari Minggu tu ada orang nikah tu kita spare dapat. Nak ceritanya bahawa kalau ke masjid, kalau istighfar, kalau duk zikir ni, Allah memberi rezeki. Ada rezeki. Siapa kata tak ada? Ada. Ini boleh rezeki kita istighfar. Allah bagi. Kita boleh buat macam tu, zikir istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah. Allah puji sahabat-sahabat Nabi yang banyak istighfar kepada Allah. Jadi itu akan menaikkan seseorang daripada satu tingkat kepada satu tingkat. Boleh jadi dengan istighfar yang kita lafazkan itu merupakan penutup dan khatimah kehidupan kita. Lantas Allah ampunkan dosa kita dan kita dipersilakan menuju ke syurganya dengan berjaya. Maka itulah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Habis zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah ini, tuan-tuan, sebenarnya mengajar kepada kita, menyebabkan kita juga akan boleh mati dalam husnul khatimah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, kehidupan kamu itu adalah lambang akhirat kamu. Dan bukan sekadar itu, merupakan natijah kematian kamu. Cuba tengok orang mati dan cuba tengok gaya hidup dia. Pak De selalu pergi ke masjid. Tiba-tiba kita dengar Pak De tu mati. Kematian Pak De ghalibnya akan dihubungkan dengan masjid. Maksudnya, bila mati? Baru balik masjid tadi. Bila? Masa sudah ambil sembahyang lagi ke masjid. Bila? Entah macam mana masuk itu masjid, kebok mati. Dia ada kena-mena masjid. Tapi kadang-kadang kalau berhibur, mati pun dalam keadaan berhibur. Saya tengok YouTube, tengah joget, mati kebok. Pakai senyap habis. Tak jadi dia nak joget, senyap. Hak hidup pun jadi tak. Dia tak sambung, aku sambung balik joget tak. Ni kalau Islam lah. Tapi saya tak tahulah. Tapi kalau Israel tak jadi. Nah, itu pesan. Apa yang kita banyak buat, itulah biasa kita mati. Sebab itu kalau boleh, portion ibadah ataupun kearah tu biar banyak. Biar banyak. Dan inilah perkara kita. Seorang tu dia ceramah dalam tafsir ayat Quran selepas daripada buat haji. Arahan Tuhan kepada orang yang buat haji, selesai ibadat haji adalah banyak zikrullah. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw asyadda zikra. Apabila kamu selesai melaksanakan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu zikir kepada Allah banyak-banyak. Macam kamu zikirmu sebut nama nenek moyang ayahmu, bahkan yang lebih lagi. Ada seorang soleh, dia zikir, zikir. Satu hari dia naik kereta ataupun van dengan anak-anak bini dia, bawa anak-anak yang kecil, bawa cakap, bawa macam-macam lah. Isu ni, semua anak cakap. Jadi apa ni, apa kamu bawa ni, yang baik, yang soleh, yang banyak zikrullah ni senyap. Tiba-tiba
Allah mencakap kepada anak-anak dia, diam, terkejut habis. Lalu dia kata, jom kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah bawa, tak berapa minit kemudian aksiden dia mati. Moral story-nya ialah oleh kerana perangai dia selalu zikrullah, tiba-tiba dia terlalai dengan anak-anak, dan ketika itu sudah hampir kepada waktu dia akan menemui Tuhan, dia sempat patah balik dan zikir, mati dalam keadaan zikrullah. Comel. Semoga Allah jadikan kita kalimah akhir la ilaha illallah. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang digunakan tak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atika sabira. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.